Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Hazim Azmi. Okey, baiklah. Video ini saya buat khas kepada rakan-rakan saya yang sekarang ini banyak bertanya kepada saya, macam mana Cikgu Hazim boleh kendalikan sesi webinar ataupun kelas-kelas PDPR dengan berjaya mengawal audien dengan sangat-sangat baik. So, untuk video kali ni saya akan bongkarkan rahsia macam mana nak tarik perhatian audien supaya setiap ataupun keseluruhan aktiviti yang kita adakan ataupun perkongsian yang kita buat dalam sesi webinar ataupun meeting ataupun bersama kelas PDPR bersama dengan murid, mereka dapat mengekalkan fokus 100% fokus kepada kita. Okey, baiklah, sebelum saya bocorkan rahsia macam mana saya nak tarik perhatian audien, please like, share, komen dan yang paling penting, subscribe saya punya channel Hazim Azmi. Berbalik semula kepada persoalan macam mana Cikgu Hazim dapat kendalikan sesi webinar ataupun perkongsian bersama dengan audien dengan sangat-sangat baik sekali. Maksudnya ada interaksi yang baik bersama dengan audien dan juga mewujudkan suasana yang happy. Okay? Maksudnya audien tidak rasa bosan. Walaupun 2 jam, walaupun 3 jam, mereka masih lagi tertunggu-tunggu, masih lagi sudi untuk mendengar perkongsian daripada Cikgu Hazim. So, rahsia macam mana Cikgu Hazim boleh menarik perhatian audien ialah saya menggunakan aplikasi Slido di dalam Microsoft PowerPoint. Setiap kali sebelum saya memulakan sesi sharing ataupun saya bagi talk dekat webinar dan juga mungkin bersama dengan murid-murid, saya akan pastikan saya akan buat ice breaking bersama dengan audiens saya. Walaupun kita tidak berdepan dengan mereka secara bersemuka, tetapi walaupun secara online, kita perlu wajib buat terlebih dahulu ice breaking untuk kita nak tarik lagi perhatian mereka, terutamanya untuk 5 ke 10 minit yang pertama ini ialah tempoh yang sangat-sangat penting. Okey, ia akan menentukan sama ada perjalanan kita punya program tu berjaya ataupun tidak. Sekiranya kita mampu untuk menarik perhatian audien kita ni daripada minit yang pertama sehingga ke minit yang ke-10, pasti perjalanan program kita, sesi sharing kita bersama dengan audien untuk pada tempoh peringkat yang seterusnya, pastinya mereka akan rasa tertunggu-tunggu dengan perkongsian yang kita nak buat selepas itu. Sebenarnya, aplikasi Slido yang saya gunakan di dalam slide presentation saya dalam PowerPoint telah pun membantu melancarkan saya punya sesi sharing bersama dengan audien dan ia akan menyebabkan timbul ataupun suasana sesi sharing yang lebih bermakna. Sebenarnya, aplikasi Slido merupakan aplikasi add-in yang perlu kita install sendiri. Okay, kalau sebelum ini memang tak adalah dalam kita punya function di dalam Microsoft PowerPoint. So, kita perlu install sendiri. Dan melalui pengalaman saya sendiri selepas menggunakan aplikasi Slido, memang sangat-sangat best apabila kita nak buat sesi sharing ataupun kita nak berkomunikasi dan juga sesi PDPR bersama dengan murid, sebab ia akan menampakkan kita lebih profesional dan juga ada persiapan dan juga persediaan. Dan disebabkan ramai rakan-rakan yang bertanya kepada saya macam mana Cikgu Hazim set up Slido dan mereka pun rasa berminat untuk belajar macam mana nak gunakan aplikasi Slido ni di dalam slide presentation, sebab
kebiasaannya kita ni kalau ada sesi webinar ataupun kelas bersama dengan murid-murid, kita kebiasaannya menggunakan slide PowerPoint sebagai medium untuk kita berkongsi slide kita. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak gunakan aplikasi yang percuma ini yang boleh mewujudkan komunikasi dua hala bersama dengan peserta kita. Okay, walaupun kita tidak berdepan dengan mereka, tetapi disebabkan oleh aktiviti yang kita buat melalui aplikasi Slido ni, ia akan mewujudkan suasana yang lebih menarik dan juga interaktif. Tanpa membuang masa, saya nak kongsikan dengan anda rahsia saya macam mana nak tarik perhatian audien menggunakan aplikasi Slido. Jom. Okey, baiklah. Jom, saya yakin dan percaya mesti anda semua dah tak sabar-sabar nak saya bongkarkan rahsia kan? Macam mana nak dapatkan Slido di slide PowerPoint masing-masing. Okey, baiklah, yang pertama, macam biasa boleh buka Google Chrome. Kemudian boleh type sahaja Slido. Okey. Dan boleh ambil yang di atas kali ni, Slido. Okey. Kemudian cikgu-cikgu boleh scroll di bawah. Kemudian tengok dekat sini ya. Ada pilihan aplikasi yang boleh kita gunakan. Okey, so untuk kita yang ni kita nak belajar berkaitan dengan PowerPoint lah. So, boleh tekan sahaja PowerPoint untuk kita dapatkan dia punya installer lah. Kemudian cikgu-cikgu boleh download lah untuk kita dapatkan installer bagi kita nak run ataupun nak install kita punya Slido dekat PowerPoint masing-masing. Okey, apabila dah siap download, boleh pergi semula dekat file yang kita download. So, kita dapatkan kita punya installer. Boleh double klik untuk install. Dan apabila dah siap, boleh tekan sahaja finish. Secara automatik, dia akan terus install kepada kita punya PowerPoint lah. So, boleh keluar kat sini. Kemudian terus kita cuba untuk buka PowerPoint. Blank presentation. Kita nak tengok. Secara automatik, cikgu-cikgu boleh perasan dekat atas ni, dia akan keluar logo ataupun simbol Slido. Kalau sebelum ni memang tak ada lah. Okey, sebab kalau ikutkan dia punya fungsi Slido ni ialah fungsi add-in lah kiranya. Cikgu-cikgu kena install sendiri. Apabila kita dah install, dia terus akan ada dekat atas ni dan kita boleh gunalah dia punya fungsi. Okey, untuk gunakan fungsi Slido ni dekat kita punya PowerPoint sangat-sangat mudah. Cikgu-cikgu boleh tekan terus. Dan dekat sini dia akan keluar paparan untuk kita gunakan fungsi-fungsi Slido ni. Okey, kalau cikgu-cikgu sebelum ni dah pernah gunakan, boleh tekan terus login lah. Kalau pertama kali nak gunakan, terus pergi tekan dekat sign up. Okey, percuma. Dan dia akan terus bawa kita kepada laman web yang utama lah untuk kita daftar. Okey, kalau yang mudah, cikgu-cikgu nak gunakan mudah, boleh terus daftar dengan akaun Delima ataupun akaun Gmail lah. Mudah terus kita sign up with Google. Kalau saya nak guna akaun Google, terus tekan dekat sini je. Pilih akaun yang kita nak, sama ada Gmail ataupun akaun Delima. Okey, dah siap kita daftarkan. Dan ini dia punya utama lah, dia punya web utama. Dan kita pergi semula dekat PowerPoint. Okey, sekarang di tengah link kita punya PowerPoint. Terus pergi kepada dia punya web yang utama. Okey, dan kita tak perlu lagi edit apa-apa berkaitan dengan Slido ni dekat Google. Dan kita boleh terus edit kita punya live
pool ataupun aktiviti terus di PowerPoint. Okey, bukan lambat sikit Okey, cuba balik. So inilah kita punya fungsi yang kita dapat gunakan di PowerPoint. Dekat belah kanan ni ialah fungsi-fungsi yang kita dapat guna. Okey, live pool yang kita boleh gunakan untuk aktiviti ataupun sebarang sahaja bahan-bahan yang boleh kita gunakan. Okey. So untuk yang pertama, kalau kita tengok dekat sini, kita punya account lah. Kita dah keluar dekat sini, kita punya account. Dan so ini ialah kita punya interface lah. Dia punya Slido interface. Kalau yang pertama kali, so terus tekan create session. So inilah live poll yang kita nak gunakan. Yang specialnya Slido ni, okay, kita terus boleh edit ataupun rancang aktiviti kita ni, slide kita ni bagi menarik. Kita boleh terus edit dekat sini. Dekat dia punya fungsi di sini. Tak perlu lagi kita pergi dekat Google nak buat satu-satu, nak edit. Kita terus boleh gunakan aktiviti ni. Okay, boleh terus manfaatkan aktiviti ni. Edit sahaja di dalam PowerPoint kita. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 live poll dan juga satu lagi ialah Q&A. So inilah rahsianya macam mana Cikgu Hazim mampu untuk menarik perhatian audien. Kalau ada webinar ke ataupun ada talk ke melibatkan secara online, dan kebiasaannya saya akan gunakan PowerPoint lah untuk saya screen share ataupun saya nak sebagai saya punya presentation tu, saya akan guna PowerPoint dan saya akan gunakan Slido sebagai aktiviti ice breaking. Ingat ya, ice breaking ni sangat penting walaupun kita tidak berdepan dengan audien, tetapi bagi saya kalau nak menjadikan kita punya sesi tu lebih menarik dan mendapatkan perhatian daripada audien, kita kena buat ice breaking. Okay, so inilah kebiasaan yang saya buat. Okay, saya akan mulakan ice breaking saya untuk memulakan sesi perkongsian saya tu. Saya akan buat, saya ambil ni multiple choice. Okay, kita tengok fungsi dia macam mana. Okay, contoh, ini salah satu aktiviti yang menarik yang biasanya saya buat. Contohnya, okey, contoh. Okay, saya akan tanya soalan. Okay. Apakah perkara yang pelik pernah anda lakukan semasa webinar? Okay, webinar ataupun meeting lah. Okay, so inilah antara yang sebelum ini saya pernah gunakan. Okay, sebab saya nak tarik dulu perhatian audien. Okay, sebab kita dah tahu apabila online ni kebiasaannya kita punya audien ni sangat-sangat leka lah. Dia tidaklah memberikan sepenuh perhatian kepada kita. Ada yang buat kerja lain. So ini adalah salah satu cara untuk tarik perhatian audien, okay, supaya terlibat aktif dengan kita punya aktiviti. So dekat sini kita akan ada komunikasi dua hala lah. Okay, kemudian so ini option ni ialah kita dapat masukkan jawapan. Okay, contoh biasanya perkara pelik yang saya biasa buat dekat sini. Okay, kita kena tambahkan sedikit unsur lawak jenaka lah bagi nak tarik perhatian kita punya audien. Okay, saya akan buat memasak. Okay, lepas tu nombor 2 Shopee ataupun Lazada. Right, yang ketiga bantu anak buat kerja sekolah. Okay, kemudian baca surat khabar. Okay, baca surat khabar. Okay, kemudian kita tak satu lagi
Kemudian satu lagi mandi. Ada ke orang apa dengar apa webinar sambil mandi lah. So ini antara unsur-unsur humor lah kita kena letak supaya dapat tarik perhatian audiens kita lah. Alright. Okay, kemudian dekat sini ni kalau sebenarnya lah, okay, ini kalau kita nak gunakan sebagai kita punya aktiviti webinar ataupun meeting lah. Benda ni pun sebenarnya boleh digunakan semasa kita nak buat aktiviti PDPR, nak bersama-sama dengan murid-murid kita. Contohnya kita nak, sebelum kita mulakan, okay, kita nak buat satu spot check. Okay, contoh minggu lepas ataupun semalam kita ajar sesuatu tajuk dan kemudian kita nak pada hari ni kita nak mulakan ataupun nak bermula PDPR yang baru. Kita nak pastikan apa yang kita ajar sebelum ini diorang ni faham ke tak. So cikgu bolehlah buat soalan ni. Ini kat atas ni soalan, kemudian ni dekat bawah ni dia punya jawapan. Okay, kalau cikgu boleh tengok dekat sini ada tanda right. So dekat sini kita boleh tandakan jawapannya betul. Okay, contohnya ni. So ni tanda betul lah. Okay, tapi kita punya ni kita nak tanya, nak sekadar nak dapatkan respon, so tak perlukan tanda apa-apalah. Okay, faham? Okay, kemudian okay, allow. Okay, so yang ni kita benarkan kita punya audien tu boleh pilih lebih daripada satu lah. Okay, boleh pilih lebih daripada satu. Tanda dekat sini. Okay, show result on click. Okay, show. Okay, dia ada pilihan dekat sini lah. Okay. So kita juga dapat sebenarnya tengok kalau saya akan buat macam ni lah, show result immediately lah. Okay, so kita boleh tengok terus nanti. Okay, tanpa membuang masa. Betapa mudahnya kita punya aktiviti yang dapat kita tarik perhatian kita punya audien ataupun murid-murid kita. Okay, so bila dah siap soalan kita ni, aktiviti kita ni, so terus tekan add to presentation. Okay. Terus keluar kita punya aktiviti ni. Okay, kita punya live poll multiple choice ni dekat sini. Okay, so apa yang special juga sebenarnya Slido ni, kat sini kita boleh ubah. Okay, kita boleh ubah kita punya nama ataupun kod. Okay, sebelum tu mesti korang tertanya-tanya kan, macam manalah peserta kita ni, okay, peserta kita ni nak join kita punya aktiviti. Okay, caranya sangat mudah. Okay, contohnya ini adalah slide untuk kita buat presentation ataupun slide untuk kita mengajar dengan murid-murid lah. Okay, caranya sangat mudah. Okay, kita tekan saja slideshow. Okay, bila tekan slideshow, dekat sini dia akan keluar lah kita punya live poll tadi. Inilah dia punya interface Slido. Okay, berkaitan dengan cara macam mana peserta nak join kita punya aktiviti ni, dia ada dua cara. Yang pertama, okay, peserta boleh scan QR code. So, ini secara automatik dia akan terus bawa ke tempat ataupun ke live poll kita ni lah. Dan cara yang kedua, okay, peserta tu boleh pergi dekat slido.com, kemudian diorang boleh masukkan dia punya kod di sini. Okay, masukkan kod dan terus boleh sertai aktiviti kita. So inilah kita punya aktiviti akan keluar macam ni lah. Okay, apakah perkara yang pelik pernah anda lakukan semasa webinar ataupun meeting? So dapat keluarlah dekat sini. So bila dah jawab nanti, dia akan keluar terus dekat sini. Okay, jom saya nak tunjukkan aktiviti yang ni yang telah pun saya buat semasa saya ada webinar lah. Okay, let's go. Memasak 47%, woi. Ini mesti ada apa Ustaz Najimuddin dalam ni game memasak ni tak? Mandi pun ada. Apa? 6% tu daripada 18 orang ada yang mandi semasa webinar. Okey, saya bagi masa 1 minit lagi cikgu untuk respon 1 minit lagi. Wah, ini semua
44% memasak. Ini semua macam ibu-ibu misali belaka ya. Multitasking, itulah ya. Kita ni sangat-sangat hormat kepada golongan wanita ataupun golongan ibu-ibu ni. Macam-macam perkara boleh buat dalam satu masa. Okey, baiklah. Apa yang saya nak bagi tahu dengan anda ialah kita boleh ubah event code ni. Okey, ni event code ni mengikut cita rasa kita lah. Boleh ubah, boleh custom sendiri. Okey, so untuk yang ni kita cuba tulis Hazim tutorial. Okey, dan dia akan keluar teruslah kita punya event code yang baru yang kita dah buat, dah edit tadi. So nanti sekejap saya tunjukkan anda supaya lebih nampak. Contohnya kita slideshow. Bila kita slideshow, kalau kita nak mulakan event poll ni, kita kena tekan slideshow. So bila kita dah slideshow, barulah peserta boleh mengikuti aktiviti. Dan kalau boleh tengok dekat sini ini QR code. So ini ialah event code tadi. Kalau peserta tadi nak menyertai kita punya aktiviti ni, boleh pergi ke slido.com dan masukkan kita punya event code yang kita dah ubah tadi. Dan di samping benda tu, kita juga boleh customize kita punya tema. Kalau kita tengok yang tadi nampak kosong je kan, putih. So dia ada banyak pilihan yang lain macam warna-warna dan juga ada yang bergambar lah. Kita cuba satu kita ambil gambar, nak tengok macam mana dia punya interface. So inilah dia punya interface apabila kita gunakan tema yang boleh kita pilih tadi. Ada banyak pilihan dan korang semua boleh pilih lah mengikut cita rasa masing-masing. Baiklah. Contoh sekarang ini kita dah siap satu live poll iaitu multiple choice. Sekarang ini kita nak buat pula satu lagi aktiviti. Jangan risau, saya akan buat semua aktiviti ni nak bagi kepada anda semua nampak lebih jelas. Kemudian kita pergi dekat open text. Dekat open text. So yang ni dia lebih kepada kita nak respon ataupun feedback daripada audien lah. So yang ni kita boleh tanya apa-apa sahajalah. Kalau macam saya nak, yang kebiasaan yang saya buat, kalau berkaitan dengan webinar, mesti kita nak tahu kan. Sebab biasanya webinar kita tak tahu pun audien kita ni daripada mana. Ataupun kita punya audien ni terdiri daripada siapa. So biasanya saya akan tanya dekat sini. Siapakah anda? Gitu. Kita letakkan persoalan di sini. So dia akan tulislah. Dan so kita akan boleh pilih dekat sini sama ada kita punya audien tu boleh jawab sekali ataupun lebih lah. So kita akan bagilah dia buat jawab lebih. Alright. Show result immediately. Kemudian terus tekan add to presentation. So dia akan keluar terus dekat sini. Siapakah anda? So nanti dia akan keluar kita punya live poll ni macam ni. Dan secara tidak langsung kita akan dapat kenal, dapat ketahui siapa audien kita yang kita nak buat aktiviti ataupun nak buat perkongsian ini. So sangat-sangat penting lah bagi kita sebagai seorang penceramah ataupun presenter pada hari itu. Jom. Saya nak tunjukkan sekali lagi macam mana saya gunakan live poll ini kepada peserta saya. Alright. So terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tak sangka rupanya kita punya program hari ini peringkat dah jadi peringkat kebangsaan dah. Semua negeri ada. Terima kasih semua kepada yang sudi hadir pada perkongsian pada hari ini. Kemudian yang seterusnya pula, kita ada banyak live poll yang kita nak kongsikan dengan anda semua. Macam biasa, tekan create
new interaction. So yang ni kita cuba pula yang ni ya. Okay, word cloud. So inilah dia punya aktiviti yang seterusnya. Okay, contoh. Yang ni pun biasalah yang saya buat bersama dengan anak murid dan juga dengan saya punya peserta lah. Okay, sebab saya nak adakan komunikasi dua hala, ada perhubungan. Okay, walaupun berjauhan tetapi kita boleh berkomunikasi dengan baik lah. Supaya kita nak mewujudkan suasana yang lebih bermakna. Okay, dua-dua memahami. Gitu. Okay, kebiasaan saya akan tanya. Kita bagi tahu arahan terus dengan dengan menggunakan satu perkataan, apakah perasaan anda sekarang ini? Gitu. Okay. So ini kita punya soalan lah. Okay, kemudian kita terus okay, allow add to presentation. So ini adalah dia punya soalan yang perlu dijawab ataupun perlu direspon oleh audien kita lah. Okay, jom kita tengok macam mana dia berfungsi. Okey, daripada Cikgu Syamsuddin, seronok, terima kasih. Excited, teruja. Tenang. Okey, terima kasih. Cikgu Norris Ismail, teruja. Okey, satu perkataan saja menggambarkan perasaan anda sekarang ini. Happy, nice, suka. Okey, baiklah. Seterusnya, live poll yang seterusnya ialah rating. Yang ni pun best sebenarnya. Okey, untuk rating ni, peserta ataupun kita sebagai penganjur ni ataupun sebagai kita yang nak buat aktiviti ni, kita boleh letakkan sampai 10 sampai 10 maksima ni rating yang peserta boleh jawab lah. Okey, kita boleh buat dekat sini 10 ataupun 5. Okey, terpulang lah. Okey, terpulang. Okey, terpulang nak buat berapa. Okey, so contohnya kita buat 5 dulu. Okey, so kita nak tanya peserta kita ni kebiasaannya lah. Okey, kita nak ada perhubungan ataupun komunikasi dua hala bersama dengan kita punya peserta. Okey, kita nak tanya sejauh mana anda dah bersedia untuk meneruskan aktiviti ini. Gitu. Okey. Sejauh mana anda dah bersedia untuk meneruskan aktiviti ini. So, kita nak dapat respon lah daripada kita punya peserta. Okey. So, dekat sini kita letak 5 bintang. Okey. Kemudian, add to presentation. Okey. Okey. Apabila dah keluar, so jom kita tengok dia punya interface macam mana. Okey. So, inilah active poll bagi rating tadi. Okay. So, dorang semua ni boleh berikan respon lah. Dari segi rating, mereka boleh pilih lah. So, kita akan bagi tahu dekat peserta kita tu. Okay, kalau rating 5 tu, cakap dekat diorang bahawasanya mereka ni dah betul-betul bersedia dah. Excited lah untuk teruskan aktiviti ataupun nak dengar kita punya perkongsian. Okay, yang paling tinggi 5. Cakap kat itu. Okay. Yang paling rendah 1 mungkin tak bersedia. Mungkinlah ada peserta yang tiba-tiba kan dia kata, dia pun bagi respon. Dia kata, maaf tuan, saya nak jaga anak sekejap. Maklumlah, webinar ni kadang-kadang ramai yang duduk jaga anak sambil-sambil buat kerja tak. Gitu. Last. Adakah anda sudah bersedia? Tadi barulah ice breaking ya. Sebelum kepada kita pergi kepada agenda kita yang sebenar pada hari ini. Okey, adakah anda sudah bersedia? Okey, kita ada 5 skala. 5 tu paling sedia lah. Okey, 5 tu paling sedia untuk kita teruskan dengan kita punya agenda penting pada hari ini. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah ranking. Yang ni pun sangat-sangat menarik untuk kita gunakan supaya kita dapat respon daripada kita punya peserta kita. Okey, ranking contohnya lah.
kita nak tanya kita punya peserta ataupun anak murid kita. Okay. Ranking ni maksudnya yang mana yang lebih tinggi lah. Okay. Biasanya ranking dia akan ada yang tinggi dan akan ada yang rendah lah. Okay, contohnya kita tanya macam ni ya. Okay. Antara berikut, yang manakah paling penting untuk anda? Okay. Itu lah. So, ranking ni maksud diorang perlu pilih lah yang mana yang menjadi keutamaan bagi diorang lah. Antara berikut, yang manakah paling penting untuk anda? So, kita boleh pilih lah kita punya ataupun kita berikan dia punya jawapan yang mereka perlu pilih. Alright. Yang pertama, okay, kesihatan. Okay. Kemudian yang kedua, duit. Okay. Kemudian ketenangan. Salah je. Ketenangan. Okay. Kemudian apa lagi okay, jodoh. So inilah yang saya cakap yang perlu kita letakkan, ialah ada salah satu jawapan tu perlu letakkan unsur humor, okay, supaya dapat tarik perhatian diorang lah. Okay, dan okay, satu lagi kita fikir, kesihatan, duit, ketenangan, lepas tu harta. Harta. Okay, harta maksudnya harta tu melibatkan aset-aset lah. Okay. Okay, dan dekat sini kita boleh terus pilih lah kita punya number berapa yang kita nak kan. So kalau kita ada jawapan 1, 2, 3, 4, 5, so dekat sini kita pilih lah 5. Okay, dan terus tekan add to presentation. Okay, so kalau yang ni kita dapat tengok, maksudnya yang ni belum lagi orang pilih dia punya ranking. Dan contohnya kalau kita ambil seorang contohnya saya cuba untuk masukkan pilihan saya. Okey, antara berikut yang manakah paling penting untuk anda? So saya akan pilih lah yang nombor 1 ialah kesihatan. Okey, kemudian harta. Kemudian 3 ni ialah duit. Okey. Dan ada ketenangan dan jodoh lah sekali. Amboi. Okey, kemudian saya send. So boleh tengok macam mana dia akan naik nanti. So dekat sini kita dapat tengok lah. Okey, respon daripada peserta kita yang terkumpul nanti, dia akan tengok yang mana yang paling banyak pilihan daripada peserta ataupun audien kita. So maknanya nombor 1 yang paling banyak lah. So dekat sini kita akan dapat kita punya secara kesimpulannya yang mana paling penting bagi peserta kita. Dan okey, untuk konsep yang ni pun cikgu-cikgu pun bolehlah buat ujian ataupun nak menguji kefahaman murid-murid berkaitan dengan urutan ataupun mengikut dia punya susunan pun boleh juga. So sangat-sangat menarik lah. Okey, dan yang terakhir pada hari ini ialah kuis. Okey, kita juga boleh buat quiz di sini. Tanpa perlu keluar daripada PowerPoint kita ni, boleh terus edit kat sini. Itulah specialnya Slido ni. Okey. Okey, contohnya. Contohnya biasanya yang quiz yang saya buat lah semasa webinar ataupun saya punya talk, memang saya bagi quiz yang agak mencabar tetapi ada unsur humor. Okey, contoh. Okey. Antara 10 kg batu dengan 10 kg kapas, yang mana lebih berat? Sudah. Okey. Okey, ulang semula soalan dia. Antara 10 kg batu dengan 10 kg kapas, yang mana lebih berat? Okey, so option yang pertama sama ada batu ataupun kapas. Okey. So dekat sini sebenarnya soalan yang memang memerangkap lah. Okey, sebab stigma kita punya pemikiran bila kita cakap batu mestilah berat, betul tak? So
masa kita dah nak mula nanti, kita akan bagi tahu dekat peserta kita lah, supaya cakap kat diorang bersedia untuk kuis. Dan kuis ni siapa paling cepat dan juga tepat, maksudnya dia akan menang lah. So bila dia macam tu, dia akan terus bersemangat lah. So dia akan rasa tak sabar untuk menjawab soalan. Dan kita punya soalan pun agak tricky. Kita bagi soalan yang menguji minda macam ni, dan dia orang pula nak jawab dengan cepat. Memang kadang-kadang ada yang terkena. Okay. Dan pilihan yang ketiga kita boleh letak ialah sama je. Okay. Dan jawapan dia ialah yang ni lah, sama je. So kita boleh pilih tanda dekat sini untuk sebagai jawapan lah. Okay. Dan kemudian show leaderboard untuk kita dapat tahulah. Nanti dia akan keluar dia punya paparan pemenang-pemenang yang paling cepat dan tepat untuk menjawab. Okay, add to presentation. Okay, so kita tengok interface dia macam mana. Okay, next. Kita ada quiz. Jom join quiz. Okay, dia punya quiz ni. Okay, boleh masuk dan kemudian tulis nama tau. Dekat dia punya tu tulis nama. Mengesahkan penyertaan anda. Dia punya quiz ni macam Kahoot. Okay, Izzat Rafiah, terima kasih. Dia punya quiz ni macam Kahoot. Nak tentukan pemenang, dia kena paling cepat hantar dan juga paling betul, paling tepat. So kita sambung balik antara 10 kg batu dengan 10 kg kapas, yang mana lebih berat. So dekat sini ada 26% yang menjawab batu lebih berat, dan ada 5% yang 5% yang menjawab kapas. Dan cikgu rasanya apa jawapan yang betul lah? Okey, jawapannya ialah sama je. Okey, di Slido ya. Tahniah Cikgu Hazim, semoga sentiasa berjaya dunia dan akhirat. Tahniah Cikgu Hazim, sangat memberi inspirasi, motivasi pada saya. Okey, daripada Salma Saad, terima kasih. Semoga terus cemerlang, tahniah. Daripada Nurul Hazwani, terima kasih Cikgu. Okey, daripada SRO, motivasi terbaik. Terima kasih. Tahniah dan juga terima kasih di atas sokongan anda. Dan saya juga doakan supaya anda boleh buat seperti mana yang saya dah berikan tutorial menggunakan Slido. Dan good luck kepada anda supaya dapat aplikasikan apa yang anda dah belajar pada hari ini. Dan semoga anda juga mampu untuk menarik perhatian audien, terutamanya murid-murid anda semasa PDPR. Dan jangan lupa boleh tuliskan apakah yang anda dapat, isi pengajaran yang anda telah dapat pada sesi tutorial pada kali ini di ruangan komen, dipersilakan. Dan yang penting, please bantu saya untuk like, share dan juga please subscribe saya punya channel Hazim Azmi. Bye bye. Terima kasih.